Al-Mursalin Sayyidina wa maulana wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa nusalli wa nusallim 'ala an-nabiyil karim al-mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zuriyatihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma faqihna fid din waftah alaina futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma rzuqna ilman nafi'a warzuqna fahma. Pertama sekali marilah kita sama-sama merafakkan syukuran kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Di atas izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama pada malam ini. Diberi kesempatan dan diberi peluang oleh Allah, mudah-mudahan dengan kesempatan dan peluang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, mudah-mudahan perbincangan kita pada malam ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Insya-Allah tuan-tuan, kita menyambung perbincangan kita dalam kitab, iaitu seringkasan kepada hadis Al-Imam Al-Bukhari, iaitu kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. Kita menyambung perbincangan kita dan kita masuk pada hadis yang ke-12 pada malam ni. Hadis yang ke-12 ini adalah hadis daripada Sayyidatina Asma radhiyallahu taala anha. Dia menyebut, dia kata, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam hamidallahu azza wa jalla wa asna alaihi summa qala ma min syai'in lam akun urituhu illa ra'aituhu fi maqami hadha hatta al-jannatu wan-naru fa uhiya ilayya annakum tuftanuna fi quburikum misla aw qariba la adri ayya dhalika. Qalat Asma'u min fitnatil masihid dajjal yuqalu ma ilmuka bihadha ar-rajuli fa ammal mu'minu awil muqinu la adri bi ayyihuma. Qalat Asma'u fayaqulu huwa Muhammadun Rasulullah ja'ana bil bayyinati wal huda fa ajabna wattaba'na huwa Muhammadun thalasan fayuqalu nam salihan qad alimna in kunta la muqina bih wa ammal munafiqu awil murtabu la adri ayya dhalika. Qalat Asma'u fayaqulu la adri sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Hadis ini adalah hadis daripada Sayyidatina Asma radhiyallahu taala anha. Sayyidatina Asma itu merupakan saudara kepada Aisyah, jadi anak kepada iaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi dia menyebut, dia kata sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji dan menyebut alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi bersabda, tidaklah daripada sesuatu yang telah diperlihatkan kepadaku melainkan aku melihatnya fi maqami, pada tempat aku ini, sehinggalah aku dapat melihat syurga dan juga neraka. Hadis ni tuan-tuan, hadis yang panjang. Hadis yang disebut dalam kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah ini ialah hadis yang telah dipotong dari sudut permulaan dia. Dia ada hadis yang panjang, kemudian permulaan tu tidak disebut dalam kitab Mukhtasar ni. Kemudian dia terus mengambil pada perkataan hamidallahu azza wa jalla wa asna alaih. Jadi ada kisah yang pada permulaan daripada hadis ni disebut bahawa satu ketika Sayyidatina Asma, mana dia punya peristiwa ni berlaku di ketika mana di Madinah. Pada waktu tersebut Nabi dan juga para sahabat
sedang menunaikan solat. Solat pada waktu tu solat secara berjemaah, bukan solat fardu tetapi solat sunat, tapi dilakukan secara berjemaah. Kemudian Sayyidina Asma dia datang, dia tengok sahabat sedang menunaikan solat, dan dia pun ditanya Aisyah pada waktu tu. Dia tanya, apa ni yang dibuat, apa ni maknanya solat apa yang sedang dilakukan pada waktu tu. Kemudian Sayyidina Asma mengisyaratkan tangan dia jadinya ke langit. Isyaratkan tangannya ke langit, menandakan bahawa solat yang dilakukan pada waktu tersebut ialah solat sunat gerhana. Jadi dia mengisyaratkan ke langit. Dia tak bercakap, kerana bercakap dalam sembahyang ni dia membatalkan solat kan. Maknanya kalau kita bercakap tuan-tuan dalam sembahyang, walaupun mengeluarkan satu huruf yang difahami dengan sengaja, itu boleh membatalkan solat. Sebab tu ulama bila bab berdahem, itu ada yang menyebut bahawa boleh membatalkan solat kalaulah benda tersebut, berdahem tu tadi, dia memberikan faham dan kemudian kita berkomunikasi dengan seseorang, itu dia boleh membatalkan solat. Contohnya anak kita lalu, kita pun jadi berdahem dah, maknanya menunjukkan, bagi isyarat amaran kepada anak kita tersebut. Jadi dia tidak boleh ada komunikasi dalam sembahyang, cakap dengan sengaja walaupun mengeluarkan satu dua huruf yang difahami, dia boleh membatalkan solat. Kalaulah cakap dalam sembahyang dalam keadaan tidak sengaja, bila tak sengaja tuan-tuan, ulama sebut dia tidak boleh melebihi daripada 7-8 patah perkataan. Dia tak boleh lebih daripada 7-8 patah perkataan. Maka solat tersebut masih lagi belum batal. Tapi kalau dia bercakap tidak sengaja lah. Kalau sengaja sikit pun batal. Kalau tidak sengaja 7 hingga 8 patah perkataan, dia dia mengambil kias kepada masalah ketika mana dalam satu hadis, iaitu Nabi sedang menunaikan solat, dan solat pada waktu tu solat di antara zuhur ataupun asar, salah satu antara solat tersebut, yang mana Nabi solat kemudian Nabi menunaikan solat 2 rakaat. Jadi lepas 2 rakaat Nabi bagi salam. Nabi tidak bermusafir dan Nabi berada di Madinah, tidak jamak dan tidak ada apa, tapi Nabi menunaikan solat 2 rakaat pada waktu tu. Dan kemudian bila Nabi solat 2 rakaat, Nabi pun pergi dekat dengan satu pokok yang berada dalam masjid. Kemudian bila Nabi pergi tuan-tuan, para sahabat bila tengok Nabi bagi salam, sahabat pun bagi salam juga. Semua orang tu macam terpegun sekejap. Jadi tak boleh nak kata apa. Nak pergi tanya baginda Rasulullah tak berani. Sahabat menyebut, dia kata ka'annahu ghadban. Rasulullah seolah-olah marah pada waktu tu. Nabi tak marah, tapi kerana Nabi ni Allah Ta'ala berikan kepada dia rasa haibah, rasa gerun. Orang tengok Nabi menyebabkan orang nampak kegerunan. Daripada mana bila dengar dia punya nama Rasulullah, menyebabkan musuh pun akan jadi gerun. Jadi sahabat bila tengok Nabi pergi berada di tempat tersebut, tak ada orang berani untuk tanyakan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah seorang sahabat bernama yang digelarkan kepada dia Zulyadain. Zulyadain ni dengan maksud yang memiliki 2 tangan. Jadi kerana tangan dia tu panjang, sebab tu orang menggelarkan dia tu sebagai Zulyadain. Dia pun tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, mana dia bersebut, dia kata aqasatus solah. Dia pun tanya, adakah kamu ya Rasulullah, adakah kamu mengqasarkan solat ataupun kamu lupa ya Rasulullah? Kerana Nabi solat 2 rakaat, Nabi pun sebut, Nabi kata lam ansa wa lam taqsud. Aku tidak aku tidak mengqasarkan solat dan juga aku tidak lupa. Akama yaqulu Zulyadain, adakah betul seperti mana yang dikatakan oleh Zulyadain? Nabi tanya sahabat lain. Sahabat kata, betul ya Rasulullah, Nabi tadi solat 2 rakaat. Kemudian daripada perkataan yang disebut oleh Rasulullah tadi
kan, sebanyak beberapa patah perkataan itulah menjadi hujah bahawa kalaulah seseorang itu dia bercakap dalam sembahyang dalam keadaan tidak sengaja, tidak boleh lebih daripada 7-8 patah perkataan tadi. Sebab Nabi bercakap 7-8 patah perkataan tersebut, kemudian Nabi pun menyambung kembali solat dia. Nabi menyambung, yang tadi Nabi solat 2 rakaat, kemudian 2 rakaat lagi tidak cukup, Nabi menyambung semula solat tersebut. Nabi tak solat baru, tapi Nabi menyambung solat itu balik. Jadi yang 2 tambah 2 lagi. Bila selesai Nabi solat, kemudian Nabi pun sujud sahwi selepas daripada Nabi bagi salam. Itu hadis yang disebut dalam kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Berkenaan dengan daripada ni ulama mengambil bahawa mesti mana seseorang yang kalau dia bercakap dengan tidak sengaja tidak boleh daripada 7-8 patah perkataan. Contohnya ialah kalau kita tengah semayang, kemudian isteri tanya, kunci ni kat mana kunci kereta? Kita lupa kita tengah semayang, kita kata tu ada atas meja. Atas meja, ada atas meja. Ada berapa patah? 3-4 patah. Maka tidak sengaja tuan-tuan, maka dia tidak membatalkan solat kalau tidak sengaja. Tapi kalau sengaja tak boleh dah. Tapi kalau kita tanya mana kunci ada atas meja, lepas tu nak pergi ke mana tu, dah masuk belum, tu banyak patah perkataan tu dia boleh membatalkan solat. Walaupun tak sengaja, dia boleh membatalkan solat kerana percakapan tu banyak. Itu tuan-tuan, itu disebut bahawa Sayyidina Aisyah ini dia memberikan maknanya petunjuk ataupun memberikan menjawab jawapan yang ditanyakan oleh Sayyidina Asma dengan mengisyaratkan tangan dia ke langit. Kemudian bila dia tengok solat tu adalah solat gerhana, Sayyidina Asma pun solat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia pun solat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas daripada solat barulah Nabi bangun dan Nabi menyampaikan khutbah seperti mana yang disebut dalam hadis ni. Jadi hadis ni adalah hadis yang Nabi bercakap, Nabi berucap menyampaikan khutbah selepas daripada iaitu solat gerhana. Itu disebut bahawa ialah solat tu ialah solat gerhana matahari. Bukan segar solat gerhana bulan, tapi solat gerhana matahari. Kenapa? Kerana solat tu dilaksanakan pada waktu tengah hari. Dalil kata dilaksanakan waktu tengah hari, Sayyidina Asma menyebut ketika mana aku semayang bersama dengan Nabi, rasa panas, rasa penat, sehingga dia mengambil air kemudian diletakkan atas kepala dia. Dia rasa nak pengsan. Kalau waktu malam dia tak rasa panas tuan-tuan. Tapi bila waktu siang ni ada rasa bahan kepanasan tersebut. Jadi dengan sebab ni kita boleh sebut bahawa solat yang dilakukan pada waktu tu ialah solat gerhana matahari. Kemudian Nabi pun menyebut, Nabi kata tidaklah sesuatu yang telah diperlihatkan kepadaku. Nabi sebut Allah Ta'ala telah memperlihatkan kepadaku sehinggalah aku boleh melihat kepada syurga dan juga neraka. Ketika mana Nabi berada di tempat tersebut di Madinah, Nabi tak pergi tempat lain, Nabi berada di Madinah. Kemudian Allah Ta'ala memperlihatkan kepada Rasulullah sehingga Nabi boleh melihat syurga dan juga neraka. Nabi melihat melalui mata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah membuka hijab sehinggalah Nabi melihat benda tersebut. Nabi melihat melalui mata tuan-tuan. Jadi syurga neraka ni bukan berada di Madinah, tidak berada di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benda tersebut bukan berada di hadapan Rasulullah. Tetapi Allah Ta'ala membuka hijab sehingga Nabi dapat melihat perkara-perkara ghaib. Perkara-perkara yang ghaibiyah, perkara yang ghaib ni Nabi dapat melihat pada waktu tersebut. Kalaulah syurga neraka ni berada di hadapan Rasulullah, nescaya para sahabat boleh tengok pada waktu tu. Tapi para sahabat tidak boleh melihat syurga neraka. Yang boleh melihat ialah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan bahawa syurga neraka ni berada di tempat yang lain.
Dan kemudian Nabi itu dapat melihat ketika mana Nabi berada di Madinah melalui mata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi dalil hujah pada kita tuan-tuan. Kan, tidak semestinya perkara yang Nabi lihat benda tu mesti berada di hadapan Rasulullah. Itu bukan kaedah dia. Kan, tak boleh tersebut setiap daripada benda yang Nabi tengok, Nabi lihat, Nabi nampak, mesti benda tu berada di hadapan Nabi baru boleh Nabi tengok. Kan, tidak, di mana tidak menjadi kaedah macam tu. Kalau kita ni memanglah, kan, kita ni benda yang duduk depan kita baru kita boleh tengok. Benda-benda ghaibiyah, benda-benda gaib kita tak dapat tengok tuan-tuan. Kan, jadi melainkan Allah Ta'ala memperlihatkan pada kita. Pelik tak benda tu? Tak pelik, kan? Jadi benda yang tidak di hadapan kita, adakah kita boleh tengok benda tersebut? Boleh. Tidak menjadi masalah, dia bukan benda mustahil pun. Hari ni pun tuan-tuan boleh tengok benda yang berlaku luar negara, tapi kita boleh tengok dalam rumah kita. Kan? Pelik tak? Tak pelik. Kan? Contohnya bola semalam, Liverpool lawan Newcastle, contohnya. Kan? Pertandingan bola tu bukan berada dalam negara kita, bukan duduk depan kita, bukan kita tengok secara live depan kita, tak. Benda tu berlaku tu dekat dengan luar negara tu, di UK tu. Tapi kita boleh tengok dengan apa? Melalui telefon tadi. Tengok melalui telefon kita boleh tengok. Jadi apa yang berlaku di sana sama dengan apa yang berlaku di dalam telefon tu. Benda siaran langsung sama, benda sama. Bukan kata kalau kat sana menang Liverpool, dalam mana dalam telefon kalah Liverpool bagai contoh. Dia tak, benda sama tuan-tuan, tapi melihat melalui telefon tadi. Itu menunjukkan bahawa boleh. Benda tu benda yang kalau hari ni pun kita kata benda tu tidak mustahil. Tidak mustahil pada akal. Daripada inilah ulama dalam perbahasan dalam akidah tuan-tuan. Kalau dalam akidah kita boleh sebut, kalau orang berhujah bahawa Allah Ta'ala itu berada di atas langit dengan sebab dia kata bila Nabi pergi kepada Nabi mananya diperjalankan oleh Allah pada malam Isra' dan Mi'raj, Nabi naik atas langit, kemudian Nabi jumpa dengan Allah, itu tandanya Allah Ta'ala berada di atas langit. Ini kaedah ni tak boleh terima, tak boleh dipakai. Sebab ahli sunnah wal jamaah dia pegang bahawa Allah Ta'ala itu tidak bertempat. Jadi orang dia guna bahawa Allah itu bertempat dengan sebab Nabi naik ke atas langit, kemudian Nabi melihat dan Nabi dapat jumpa dengan Allah, itu tandanya bahawa Allah Ta'ala berada di atas langit. Ini bukan dia punya hujah tersebut tidak boleh dijadikan sebagai kaedah, dia tak boleh. Kerana kita tengok, kalaulah benda yang Nabi tengok mesti berada di hadapan Rasulullah, sama dalam hadis ni, mestilah benda tersebut ataupun mestilah dia punya syurga neraka tu berada di Madinah. Tapi syurga neraka ni bukan berada di Madinah. Ini menjadi perbahasan kita, menjadi dalil bahawa Allah Ta'ala itu tidak bertempat. Itu nanti waktu Isra' Mi'raj nanti akan adalah golongan-golongan sebegini yang berpegang dengan pegangan-pegangan akidah yang salah, yang menyeleweng daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Dia punya ahli sunnah wal jamaah berpegang, kita punya akidah kita bahawa Allah Ta'ala itu tidak bertempat. Lepas tu orang tanya pula, kalau Allah Ta'ala tidak bertempat tu maksudnya Allah Ta'ala berada di mana-mana. Mana-mana tu merujuk pada tempat tuan-tuan. Jadi tidak bertempat ni yang kita sebagai akal kita, akal yang bersifat hadis yang baharu ni, dia tidak boleh memahami hakikat zat yang qadim. Jadi kita boleh sebut, kita kata Allah ni tak sama dan tak serupa dengan makhluk. Makhluk ini dirim, bertempat, jadi Allah itu tidak bertempat. Maksud dia macam mana, hakikat dia macam mana, kita tu serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akal kita tak boleh fikir benda tersebut. Hakikat zat Allah kita tak boleh fikir, hakikat sifat Allah kita tak boleh fikir. Selama-lamanya kita tidak akan dapat memikirkan benda tersebut. Benda yang tergambar dalam minda kita, dan dia punya bukan setakat dalam minda, lintasan hati kita juga, kan. Contohnya tuan-tuan terlintas lintasan dalam fikiran kita bahawa Tuhan tu besar,
Bukan. Kecil pun bukan. Kita terbayang tiba-tiba nampak putih. Putih pun bukan. Hitam pun bukan. Benda yang kita nampak terbayang tu semuanya benda-benda sifat yang bersifat Arab. Kan? Jadi hakikat mana zat Allah, sifat Allah ni kita tidak dapat mengetahui. Yang kita faham bahawa Tuhan ni, Allah ni tak sama dan tak serupa dengan makhluk. Zat Allah itu bukan jirim, sifat Allah itu bukan Arab. Itu sahaja yang dijaga oleh ahli sunnah wal jamaah, jaga supaya tidak menyamakan Allah Ta'ala itu dengan makhluk. Baik. Dan kemudian Nabi sebut lagi, Nabi kata fa'uhiya ilayya annakum, maka telah diwahyukan kepadaku annakum, sesungguhnya kamu tuftanuna fi kuburikum, kamu akan diuji di dalam kubur kamu nanti. Dalam kubur kamu nanti selepas daripada kematian masuk kepada alam barzah, kamu akan diuji. Ujian ni akan akan dirasai oleh semua orang. Semua orang yang merasai kematian sebelum daripada kiamat ni, maknanya orang ni akan merasai dia punya fitnah yang disebut dengan fitnah di alam barzah. Fitnah alam barzah apa? Iaitu fitnah yang disebut dengan fitnah soal siasat di dalam alam barzah. Ada malaikat khas yang ditugaskan untuk tanyakan kepada kita, tuan-tuan. Orang mukmin akan ditanya selama 7 hari. 7 hari akan ditanya pada dia. Kemudian orang yang bukan mukmin akan ditanya selama 40 hari. Seorang ulama, maknanya 2 orang malaikat yang akan datang. Satu malaikat yang akan bertanyakan soalan, satu malaikat tadi akan membawa palu. Kan, palu, kemudian tak boleh jawab soalan tersebut, akan dipukul dengan palu tersebut sehinggalah seseorang tu akan tenggelam dalam tanah sebanyak 70 hasta. Kemudian naik balik, kemudian dipukul lagi. Inilah yang disebut sebagai ujian yang akan dihadapi oleh semua daripada manusia apabila mana dia tu meninggal dunia. Ini Nabi sebut dalam hadis, tuftanuna fi kuburikum, kamu akan disoal siasat dalam alam barzah. Jadi soalnya kalau kita tengok orang tu ada kubur ataupun tidak, kan, contohnya dia dimakan oleh buaya ataupun tidak, itu bukan soalnya. Itu soal benda yang kita tengok, tuan-tuan. Benda yang sabit ni adalah benda yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada orang tikai, dia kata alam barzah ni ada ke tidak? Soal siasat alam kubur ni ada tidak? Kerana apa? Kerana tengok pada orang yang mati di laut, dia tidak dikuburkan, kan? Ada orang yang mati yang tidak dikuburkan, orang tu disebut sebagai orang yang macam mana, kan? Bila tidak ada kubur, maka tak ada soal siasat. Itu kebiasaannya ada, maknanya orang mukmin ditanam. Jadi ada yang jenis-jenis yang special case ni yang kita perlu faham, yang kita perlu percaya bahawa tetap dan sabitlah dia punya apa, dia punya soal siasat di alam barzah ni, mana itu ada kerana sabit, kerana tetap dalam hadis seperti mana yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sama macam inilah kalau kita tengok bila sebut tentang sakitnya seseorang tu berhadapan dengan sakaratul maut. Kan, sakaratul maut, sakarat ni maknanya mabuk. Kan, maut mana mabuk, kemabukan ketika mana berhadapan dengan kematian. Jadi sakaratul maut disebut dengan sakarat kerana pada waktu tu waktu yang cukup dahsyat, kesakitan yang yang tak pernah dialami oleh manusia, sehingga manusia kita ni bila berhadapan dengan sakarat, kita akan tahu bahawa itu merupakan saat-saat kematian kita. Kerana apa? Kerana itulah kesakitan yang kita tak pernah alami dalam hidup kita. Tidak boleh dibayangkan macam mana kesakitan tersebut. Jadi nak sebut pada kita, tuan-tuan, jadi saat sakaratul maut, jadi yang kita tengok orang tu meninggal dunia itu kita tengok secara zahir. Kita tengok ada orang tu sakit 2-3 tahun baru meninggal dunia. Ada orang tu kita nampak muda-muda je, kan, maknanya ialah tiba-tiba meninggal dunia. Kita kata orang ni mudah mati.
Kan, tak sakit mati. Kan, yang kita nampak itu adalah dari sudut zahir. Yang kita tak nampak ialah bagaimana roh tu keluar daripada jasad dia. Kesakitan tu ialah ketika mana roh tu keluar daripada jasad. Soal keadaan macam mana dia meninggal dunia itu mana apa yang kita tengok. Tapi apa yang kita tak nampak ialah bagaimana roh tu keluar. Kesakitan tu bukan macam mana dia meninggal dunia, tapi ialah kesakitan tu akan dirasa yang paling dahsyat ketika mana roh tu keluar daripada jasad dia. Itu tuan-tuan. Jadi nak sebut kepada kita bahawa maknanya ialah fitnah dalam alam barzah itu ada, sabit dalam hadis. Kemudian Nabi sebut lagi, Nabi kata misla au qaribah. Nabi kata seumpama fitnah tu dahsyat tak dahsyat seumpama dengan fitnah al-Masihud Dajjal. Seumpama dengan fitnah ad-Dajjal. Mana dahsyatnya fitnah ni sama ataupun seumpama dengan fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal adalah fitnah yang paling dahsyat yang akan dihadapi oleh manusia. Nabi-nabi terdahulu menceritakan kepada umat mereka bahawa satu masa nanti umat akhir zaman akan berhadapan dengan fitnah Dajjal. Walaupun nabi-nabi terdahulu mengetahui bahawa umat mereka tidak akan berhadapan dengan situasi tersebut. Tetapi nak cerita bahawa nabi-nabi dulu dah cerita, kerana itulah merupakan fitnah yang paling dahsyat dalam sejarah manusia. Fitnah apa? Fitnah Al-Masihud Dajjal. Ada orang yang hidup pada zaman tersebut, dia akan berhadapan dengan fitnah tu. Mereka yang tidak hidup pada zaman tu, dia tidak akan berhadapan dengan fitnah tu. Sehingga Nabi kata, kalau kamu mengetahui bahawa Dajjal tu keluar, ikat anak isteri kamu, jangan kamu pergi. Kalau kamu pergi, kamu akan menyembah dia, kamu akan ikut dia. Dia akan masuk pada setiap lorong, setiap jalan. Dia akan membawa dengan pelbagai dia punya kemewahan. Dia akan bawa macam-macam. Dia punya duit, harta sebagainya, dia punya kesenangan dan sebagainya. Ini disebut di antara fitnah yang akan dihadapi, yang akan dihadapi oleh manusia. Kemudian malaikat akan tanya, ma ilmuka bihadza rajuli. Malaikat tanya pada waktu tu malaikat akan tanya kepada orang di dalam alam barzah tu. Malaikat tanya, apa yang kamu tahu tentang laki-laki ni? Ini yang disebut dengan soal siasat di dalam alam barzah. Pada waktu ni ialah malaikat akan membawa gambaran wajah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akan diletakkan di hadapan kita, tuan-tuan. Ketika mana soal siasat tu, bila letak dah mana di hadapan kita, kemudian malaikat akan tanya, kamu kenal tak siapa laki-laki ni? Kan, wajah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada waktu tu yang akan cakap, yang akan menjawab ialah berdasarkan kepada amalan. Kalau amalan kita ikut sunnah, mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, menerima ajakan dakwah dan beriman dengan nubuah kenabian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan jawab seperti mana tu. Tapi kalaulah kita tidak ikut sunnah, beriman pun tidak, meninggalkan Nabi dan sebagainya, maka kita akan menjawab bahawa kita tidak akan mengenali baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kena ikut kebenaran, barulah kita akan dapat. Jadi apa yang perbuatan kita pada hari ini akan memberikan cerminan bagaimana jawapan kita di dalam alam barzah. Jadi kehidupan kita hari ini, tuan-tuan, kena ikut agama lah, baru kita akan selamat. Bukan iman ikut pada dia punya akal fikiran kita. Akal fikiran kita ni mengikut pada ilmu kita. Kalau ilmu kita tinggi, okey, faham agama tinggi, maka akal kita tu akan jadi selamat salim. Tapi kalau ilmu kita tak ada, tuan-tuan, kan, tak pernah belajar agama, jadi akal tu nak buat dia punya apa, nak buat pertimbangan macam mana. Kan, macam contoh dalam sehari dua ni saya tengok ada satu wawancara semalam. Dia ada kes apa, poligami. Maaflah saya sebut poligami sekarang. Tak tahulah dia punya kes macam mana. Kes poligami ni kita tak nak setuh lah. Cuma dalam dia punya bicara tersebut,
dia pun sebut, dia kata kita ni diberi pilihan. Orang lelaki diberi pilihan, orang perempuan diberi pilihan. Maknanya dia sebut, dia kata orang lelaki diberi pilihan untuk kahwin ataupun tidak. Orang perempuan juga diberi pilihan, sama ada nak stay ataupun nak belah, kan? Nak maknanya nak meninggalkan suami dia. Ini dia punya apa respon orang yang dia menyebut bahawa maknanya pilihan, dia ada pilihan, dan pilihan tersebut dia boleh buat dua-dua pilihan tu. Dalam kehidupan kita ni tuan-tuan, memang ada pilihan, tetapi bukan semua benda kita boleh buat pilihan. Ada benda yang kita boleh buat pilihan, ada benda yang kita tidak boleh buat pilihan. Maknanya dengan syarat nak selamat lah, kan? Contohnya ialah di antara ubat dengan racun, kita boleh buat pilihan tidak? Memang kita boleh buat pilihan, tapi nak selamat ada pilihan lain ke? Tak ada, mesti ambil ubat, kan? Tak boleh ambil racun. Yang boleh buat pilihan ni, ambil yang ni okey, ambil yang ni okey. Contoh lauk, kan? Hari nak makan apa? Nasi goreng kampung ke, nasi goreng ayam ke? Pilihan, tak ada masalah, kan? Tapi dalam bab mana nak memberikan antara mana bahagia ataupun tidak, kan? Kadang-kadang kita tidak boleh, maknanya kita diberi pilihan, dan pilihan kita itu hanya satu saja. Sama ada, contohnya sama ada nak beriman ataupun tidak. Kita diberi pilihan, tapi kalau nak selamat kita tak ada pilihan lain, melainkan mesti beriman dan mesti mengikut pada agama. Sama juga dalam isu-isu dia, kan? Contohnya perempuan, dia diberi pilihan nak bertudung ataupun tidak. Diberi pilihan, kan? Dia nak bertudung ataupun diberi pilihan. Pilihan pada diri dia, kan? Tetapi kalau dia nak selamat, dia tak ada pilihan lain, dia mesti menutup aurat dia. Dia tidak boleh kata ikut saya lah, itu pilihan saya, maka kena bagi keselamatan pada saya. Tak boleh macam tu. Kerana apa? Kerana pilihan yang dia buat itu ialah pilihan sama ada syurga ataupun neraka. Ini yang disebut dalam yang mana yang mesti kita faham, tuan-tuan. Jadi dalam tu dia sebut tentang pilihan. Bila kita duk fikir, tuan-tuan, kita kata orang ni ada benda yang kita boleh mana sebut tentang ikhtiar pilihan ni. Ada benda yang memang kita tidak boleh membuat pilihan, melainkan mana itulah satu-satunya jalan yang perlu kita ambil untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu tuan-tuan rahmat Allah. Jadi orang mukmin dia pun jawab, dia kata huwa Muhammadun. Bila malaikat tanya siapa ni, dia jawab itulah Muhammad Rasulullah yang telah maknanya telah datang kepada kami dengan kebenaran dan juga petunjuk. Kemudian kami menerima dan kami ikut dia. Wa Muhammadun, huwa Muhammadun, huwa Muhammadun. Kemudian malaikat pun kata, tidurlah, berehatlah kamu, dengan sebaiknya kami telah mengetahui bahawa kamu termasuk di kalangan orang yang soleh. Wa ammal munafiqu, adapun orang yang munafik, dia akan jawab bahawa la adri, kami tidak mengetahui dan kami tak kenal dia. Inilah jawapan, dua jawapan yang berbeza berdasarkan kepada amalan ataupun berdasarkan kepada pilihan yang mereka buat ketika mana hidup atas dunia. Jadi inilah hadis yang membicarakan kepada kita, tuan-tuan, berkenaan dengan perbahasan maknanya hadis ni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkati pertemuan kita. Jadi yang baik itu datang daripada Allah, ya betul kelemahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma yanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar. Allah